ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama Allah dalam kitab kita ni, iaitu Ayyuhal Walad, yang berkisarkan tentang ilmu tasawuf, sentuhan hati kita. Moga-moga dengan pengajian ini bertambah tawaduk, bertambah ikhlas dan bertambah cantik hati kita. Lebih-lebih lagi berhadapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan hati yang cantik itulah Allah menerimanya dan Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengarah penjara dan seluruh ahli jawatan kuasa, para pegawai, dan yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz, dan seluruh para pemuda dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita sambung kitab kita Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, di muka surat yang ke-7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan firmannya lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jazaan bima kanu yaksibun. Surah Taubah ayat 82. Maksudnya, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Ayat ni ringkasnya, jazaan tu maksudnya balasan yang kena pada dia. Makna balasan ni timbal balik. Satu tambah satu sama dengan dua. Sama dengan tu maknanya timbal balik pada satu tambah satu, gitu. Jadi jazaan, buat baik dunia ni, balasan baik akhirat. Buat jahat dunia ni, balasan jahat juga hari akhirat. Dia tak sama macam mahkamah dunia. Mahkamah dunia ramai orang terlepas. Tu yang kat dalam banduan, dalam penjara ni, kadang-kadang bukan semua jahat. Yang jahat pun ada juga, yang tak jahat pun ada, yang terkena pun ada.
kena fitnah ke, kena aniaya ke, kan? Ada juga yang terkena. Dan ada juga yang kat luar tu bukan semuanya baik, masih lagi ada yang jahat. Malah kadang-kadang mungkin ada yang lebih jahat lagi daripada yang dalam penjara, tapi tak kena lagi. Ataupun mungkin sebab dia ada kuasa ke apa sebagainya, kebal dia, tak boleh nak tangkap dia ke apa sebagainya. Tapi itu mahkamah dunia. Mahkamah akhirat tak ada terlepas walau seorang. Tak ada kata kerja guard, jawatan tinggi, pangkat sultan, raja pun kena. Sultan kalau tak semayang, tak kira lah sultan agung ke, tak semayang, dibakar dalam api neraka. Kalau sultan pun kena bakar, dan kita rakyat biasa lebih teruk lagi kena. Jadi nak ceritanya begitu. Maknanya jazaan tak kira siapa. Pangkat-pangkat, jawatan dan sebagainya ni sisi manusia saja. Nampak dia lebih sikit lah pada kita. Sisi Allah tak ada siapa, sama je. Dalil sisi Allah sama, sembahyang semua sujud sembah muka atas tanah, sembah muka atas lantai. Tak kira baik sultan, baik raja, baik Perdana Menteri, baik siapa pun, bila dia mengerjakan solat, dia akan letak mukanya di atas lantai. Tapi kira okey ke dia semayang sujud? Yang tak okeynya tak semayang langsung, tu lagi jahat. Jadi macam puak-puak kapi. Mana ada letak muka atas lantai sujud pada Allah. Baik, jazaan. Betullah Allah sebut dalam Quran, dalam surah Syura ayat 7, wa kadzalika, dan sebagaimana kami tetapkan engkau wahai Muhammad sebagai seorang penyampai, auhayna ilaika qur'ana arabiyan, kami wahyukan kepada kamu akan Al-Quran dalam bahasa Arab, litunzira ummal qura, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura. Penduduk Ummul Qura maknanya penduduk Mekah. Wa tunzira wa man haulaha, dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya. Wa tunzira yaumal jam'i, serta memberi peringatan dan amaran mengenai yaumal jam'i. Apa maksud yaumal jam'i? Hari perhimpunan, hari kiamat. Tugas baginda Nabi SAW menyampaikan kepada umat apa yang benar, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kemudian menyampaikan pula apa yang akan dibalas, apa yang kita akan dapat nanti di hari perhimpunan, hari kiamat, hari akhirat. Hari akhirat ni nama dia banyak. Salah satu namanya Yaumal Jam'i, hari perhimpunan, kerana pada hari itu akan dihimpun, bukan sakat manusia himpun, segala amal pun akan dihimpun. Amal baik himpun, amal jahat pun himpun. Yaumal Jam'i la raiba fih, yang tidak ada sebarang keraguan tentang masa datangnya. Tak boleh nak ragu sikit pun bila datangnya hari kiamat tu nanti. Yakin dan yakin mesti akan berlaku. Kemudian Allah kata fariqul fil jannah wa fariqul fis sa'ir. Pada hari itu nanti satu golongan, satu puak akan masuk syurga, satu golongan, satu puak akan masuk neraka. Tak ada jalan tengah. Ada dia syurga tak masuk, neraka tak masuk, tak ada. Dia salah satu. Kalau masuk syurga, tak masuk neraka. Kalau tengok-tengok nama tak ada dalam senarai ahli syurga, automatik ahli neraka. Kalau dalam waktu orang malaikat tengah bagi-bagi buku catatan amal, kan, orang lain semua pakat dia ambil dengan tangan kanan, tiba-tiba sampai kat dia tak ada buku. Jangan ingat oh tak ada ni, aku selamat ni, apa pun tak dapat ni. Tak, dari belakang. Dari belakang, kemudian dia akan ambil buku tu dengan tangan kiri. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, wa amma man utiya kitabahu awara dhahrih, kan? Mereka ini, orang-orang ini, mereka akan mengambil buku suratan amal mereka dengan tangan kiri daripada belah belakang. Fasawfa yad'u subura, bila dia dapat buku tu, dia akan menjerit-jerit, meraung-raung, kerana dia tahu apa yang akan jadi kat dia. Fasawfa yad'u subura, dia akan kata mampuslah aku hari ni, habis aku, sebab dapat buku catatan amal daripada tangan kiri. Habislah aku, mampuslah aku, kena bakar habis dalam api ni. Dia akan menjerit-jerit, meraung-raung macam orang gila. Allah sebut dalam Quran, jerit-jerit. Sebab dekat dunia dulu dia pernah dengar ke ustaz-ustaz cerita, siapa dapat buku daripada tangan kiri habis.
Dengar tak nampak lagi, waktu tu tak kena lagi azab, baru dapat buku habis. Nak kemudian wayasla sa'ira, kata Allah, dan dia dibakar, dimasukkan ke dalam api neraka. Ayat yang seterusnya Allah cerita kenapa dia ni jadi macam ni, kenapa dia dibakar dalam api neraka. Kerana Allah kata innahu kana fi ahlihi masrura. Sebab masa hidup kat dunia dulu dia bersonok-sonok dengan ahli keluarganya tanpa mempedulikan hal-hal akhirat. Ni dia. Ini yang banyak berlaku ni. Blok dalam tu berapa ramai? Ramai tak? Ni Allah kata, bukan saya kata. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka sonok di rumah masing-masing, sonok dengan ahli keluarga. Orang buat kuliah bainal maghrib wal isyak, dia tak peduli hari akhirat. Dia tak peduli. Dia dibakar dalam api neraka kerana tidak mempedulikan Allah dan Rasulnya semasa di dunia. Jangan buat main-main benda ni. Kita nampak jahat ni curi motor, kita nampak jahat ni isak dadah. Orang tak peduli hari akhirat, tak peduli hal agama, manusia yang sangat jahat. Kadang-kadang baik pula banduan dalam tu. Walaupun dulu mungkin dia bekah nagih, mungkin dia bekah curi motor, tapi bila disettingkan dia punya amalan masuk dalam ni, dia ada modul dia kena ikut. Ada juga tiap-tiap kali semayang duduk di surau. Kita yang kat luar ni, dia ada gak solat jemaah kita. Ni Allah kata innahu kana fi ahlihi masrura. Kerana dia bersonok-sonok dengan ahli keluarganya tanpa mempedulikan hal-hal akhiratnya, habis dibakar. Ingat tak apa? Sebab apa dia tak boleh nak datang? Ni ulama kias. Kerana Tuhan dia bukan Allah. Walaupun dia lafaz cakap, cak saya esok pagi tanya, pergi kerja, tanya, Tuhanmu mana? Allah. Ni memang semua manusia akan jawab Allah. Mak rempit jawab Allah. Dengar, isak dadah pun tengah cocok jarum atas lengan pun akan jawab Allah, Tuhan. Kan? Tapi kalau benar Tuhan dia Allah, dia akan datang rumah Allah. Sebab apa? Sebab kalau bos panggil datang jabat dia boleh datang, kenapa Allah panggil datang rumah dia tak boleh datang? Betul tak? Maknanya dia lebih besarkan Tuhan atau manusia? Orang macam ni bila masuk dalam lubang kubur, bila ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab nama Allah. Nak jawab nama Allah atas tanah ni memang boleh jawab, atas muka bumi je boleh jawab Allah lah Tuhan. Sebab yang jawab ni bibir, mulut, atas tanah. Masuk dalam nanti mulut kaku, tak boleh jawab dah. Yang nak jawab ialah amalan kita. Ini kata ayat ni jazaan, dia akan dibalas. Balas tu tengok mana? Tengok masa dunia dulu. Dunia dulu dia besarkan siapa dalam hidup dia? Kalau dunia dia besarkan duit, maka Tuhan dia adalah duit. Kalau dunia dia besarkan Allah, maka Tuhan dia adalah Allah. Bila ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, baru dia akan jawab Allahu Rabbi. Sebab apa? Sebab dunia dulu dia besarkan Allah dalam hati dia. Masa hidup dulu. Hidup besarkan duit lah. Tu ulama kata, macam mana nak buat orang datang ke rumah Allah, datang masjid? Macam mana nak suruh dia datang masjid? Siapa yang ada dalam hati dia? Dalam hati dia ada duit, maka nak pancing dia suruh datang masjid, kita kena pancing dengan duit ke? Cuba cakap sekali. Pengarah bagi tahu siapa datang masjid malam ni gaji double bulan ni. Tengok macam mana? Penuh habis. Penjara tempat lain datang tak? Penuh habis ni. Kosong terus blok dalam tu, tak ada siapa tinggal. Bakat habis turun sebab dengar duit dapat double gaji bulan ni. Tu kata. Dan macam mana kita nak didik manusia menjadi baik, sedang yang tukang didik pun tak baik ni? Betul tak? Kita nak train orang dalam ni, nak perangai tak senonoh dan sebagainya, ada kes jenayah. Yang tukang didik pun tak betul. Macam mana? Sampai bila tak akan selesai? Akhirnya benda ni bukan satu benda pendidikan, bukan satu benda usaha kebaikan, tapi asal atas hasil kerjaya saja. Nak cukup bulan ambil gaji balik, cukup bulan ambil gaji balik, jadi pegawai, jadi gitu, jadi gini, tapi tak ada apa-apa hasil.
Sebab tu kita tengok penjara makin tambah, tak ada hasil. Patut kita nak makin kurang. Jenayah makin turun, tak, makin naik. Tak payah kata bahagian pegawai penjara, nak pegawai jawatan lain pun lebih kurang tak kalau tak dididik dengan didikan agama, kan? Contoh macam polis, bukan semua polis lah, kan? Kalau polis sendiri pun makan rasuah, macam mana nak tangkap orang yang buat rasuah, dia pun makan rasuah, mana? Macam itulah, kan? Jadi payah. Itulah dia. Sebab apa? Sebab tidak ada didikan agama di dalam dia, tidak ada sentuhan rohani dalam dia. Sebab kita letak agama ni di belakang, kita letak agama ni sampingan. Agama ni ibaratnya macam ulam-ulam je. Kalau tengah makan tu ada ulam, tak apalah, ada bahagian, ada timun, ada sayur, jadi tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Macam tu lah dia buat Islam. Bukan base, bukan asas Islam ni. Akhirnya tak kisah. Jadi kalaulah kita memang tak kisah Islam ni, macam kita tak peduli Islam ni, maknanya kita tak pedulikan syurga lah. Ada syurga adalah, tak ada lah. Tak apalah kalau begitu. So kalau Allah kata pergi masuk dalam api neraka, jangan marah, jangan pening, jangan komplain, jangan menjerit, jangan meraung. Sebab kita dulu kat dunia pun tak kisah ada Islam ke tak ada, ada syurga ke tak ada. Sebab dunia dulu itulah perbuatan kita. Maka di sini ayat ni walaupun pendek perkataannya, tapi dia nak maknakan bahawa Allah itu maha adil. Jazaan, balasan bagi kamu atas apa yang kamu buat. Dunia kamu buat gitu, akhirat itulah hasil kamu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, diri kita lah. Lepas Allah kata jazaan bima kanu yaksibun. Balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Apa amal kita buat dunia, itulah kita dapat akhirat esok. Tak lari sikit pun. Tak apa, kita boleh bagi alasan. Awak tak datang, Allah sakit perut, tak apa. Esok tanya lagi, asal tak datang, Allah sakit kepala. Tak apa, bagi alasan. Tapi Allah lebih tahu. Kita ya boleh berkona-kona. Dunia ni kona habis boleh kona, akhirat esok tak ada dah kona. Kan? Habis. Dalam ayat yang lain, fa amma man sakulat mawazinuh, dan ada pun siapa yang berat timbangan amal baiknya, kan, fa huwa fi isyatir radiyah, kata Allah, maka dia akan duduk dalam kehidupan yang bersenang lenang. Senang lenang duduk dalam syurga. Sonok, sebab timbang-timbang catatan amal baik berat. Sonok, bersuka ria dia dalam tu, kan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan catatan baik dia, amalan baik dia tu, timbangan baik dia dalam neracin timbangan, ringan bahagian tu. Bila ringan amal baik, maknanya yang berat apa? Walaupun Allah tak sebut dalam ayat ni, tapi murad dia, maksud mafhum dia tu, bila baik tu ringan, yang berat tu jahat. Timbangan dosa yang berat. Bila timbangan yang berat tu adalah dosa, fa ummuhu hawiyah, kata Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Apa makna hawiyah? Hawiyah ialah nama salah satu daripada nama neraka. Duduk di dalam neraka, kan? Kata Nabi dalam sabdaannya, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ni adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Jahannam. Lepas tu sambungan hadis tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, satu bahagian tu pun kami tak tahan dah kalau kena. Satu, maknanya api dunia ni pun kalau terbakar ke kami ni, mati lah, sakit lah. Nabi kata, ya, ditambah 69 lagi. Bayangkan kalau rumah terbakar, orang duduk dalam tu, hangus habis, hitam letung, habis jasad. Itu baru satu juzuk. Bayang 69 kali ganda daripada api tu. Dibayangkan dalam hadis Nabi sebut. Bayangkanlah macam mana agaknya nak dibakar di dalam api neraka. Azab yang paling ringan, dipakaikan sepatu ataupun diletakkan batu sebesar ibu jari di bawah tapak kakinya, nescaya menggelegak akan kepala otaknya. Allahu Akbar. Tu. Jadi kita beringat, dunia ya kita lepas,
Dunia, ya kita boleh wayang. Dunia kita boleh lakon. Dunia kita boleh nampak diri kita baik pada orang lain. Tapi Allah lebih tahu. Esok akhirat, ada penjara tapah tak ada dah dalam akhirat. Penjara Sungai Buloh tak ada dalam akhirat. ISA tak ada dalam akhirat. Dalam akhirat mahkamah Allah, penjara Allah, neraka Allah. Tak kira mu nama siapa, mu jawatan apa, mu pangkat apa, Allah buka habis suratan amal. Apa saja yang dibuat akan diazab. Nak sekiranya perkara yang dibuat itu adalah salah. Tapi kalau buka suratan amal, baik belaka, alhamdulillah. Nak. Jadi dunia kan. Takut-takut bukan kita doa, takut-takut nanti di padang mahsyar kita kenal banduan dalam ni. Tengok-tengok banduan tu ahli syurga, kita yang duduk luar ni jadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada. Tak apa dia siksa dunia kena kurung. Nak kurung saja tak kena bakar. Duduk dalam tu mana dia kena bakar? Makan ada, minum ada, tidur boleh. Betul tak? Tapi masuk dalam neraka Allah bukan sakat kurung, kena bakar. Makan tak ada, makan buah zakum, buah cocok paku. Nak tajam-tajam buah. Minum air apa nama tembaga yang menggelegak. Bayang, sini minum air kosong, kegi yang sejuk. Kan? Tu. Sini boleh lagi senyum, boleh gelak-gelak lagi, walaupun kena tangkap, walaupun kena penjara. Duduk dalam tu nak senyum apa dah? Dalam neraka Allah. Nak. Jadi kita kena sentiasa beringat. Dunia ni kita buat silap, kadang-kadang terlepas sebab tak ada orang nampak. Nah, tapi main dengan mahkamah akhirat Allah, Allah sentiasa melihat kita. Nak. Tu. Ini supaya ayat ni menjadi teguran kepada keseluruhan kita semua, tak kira siapa pun. Dan firman-Nya lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Suratul Kahfi ayat 107 hingga 108. Maksudnya, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang amanu beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu dan beramal, as-solihat yang beramal soleh. Soleh maknanya baik, beramal yang baik. Kanat adalah lahum bagi mereka itu jannatul firdaus, syurga yang bernama jannatul firdaus. Itu sebagai nuzula, tempat tinggal mereka. Nuzula maknanya tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Ini dalam suratul Kahfi Allah sebut. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga jannatul firdaus baginya. Jadi di sini ayat ni disebut sebagai ayat bersyarat. Ayat bersyarat. Allah sebutkan dulu golongannya, kemudian Allah sebutkan balasannya. Maknanya di sini untuk mendapat balasan itu syaratnya begini-begini. Maksud dia begitu. Jadi ayat ni Allah sebut syurga jannatul firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Siapa mereka tu? Ayat tu sebelum dia, perkataan tu sebelum dia, iaitulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh tu jadi syarat untuk beroleh syurga firdaus. Untuk nak boleh masuk syurga firdaus, bukan syarat mesti jadi pegawai kerajaan, bukan syarat mesti apa nama orang kaya. Tak, syarat dia iman, amal soleh. Salah satu saja tak boleh. Sebab ni ayat Quran, nas qat'i, tak boleh tolak. Kalau kata-kata ulama dia boleh jadi pendapat saja, tapi ni ayat Quran, dalil yang sangat kuat. Jadi Allah kata syarat dia mesti orang beriman. Katalah dia orang beriman dah, tapi amal soleh tak ada, tak boleh tak? Mungkin masuk juga tapi lambat. Sebab kena azab tu. Dah amal soleh tak ada, benda baik tak ada. Tadi yang kita sebut kan, wa amma ma khafat, nak ringan bahagian timbangan baiknya, fa umuhu hawiyah, masuk neraka dulu, neraka hawiyah.
Ada. Walaupun di sana kita dengar ayat-ayat Allah kata Allah akan ampun dosa, syafaat Nabi, betul, tapi jangan kita orang cakap apa, bermudah-mudah kan. Macam orang bawa bekal sikit, dia nak pergi Kuala Lumpur, tapi dalam wallet ada RM2 je, kad bank pun tak bawa, RM2 tu je. Nah, lepas tu kawan kata, siapa kamu ni bawa RM2 je, nak pergi jauh ni sampai Kuala Lumpur. Dia kata tak apa, kat sana lagi saudara mara ramai, kawan-kawan pun ada. Betul lah, mau bersenang-senang, memanglah logiknya begitu. Sana ada saudara, ada kawan-kawan, tapi kalau time terdesak waktu tu, kawan tiba-tiba tak ada, saudara tak ada, macam cukup RM2. Aduh. Bolehlah kita jawab, tak apa, amal sini tak banyak mana, nanti di padang mahsyar syafaat Nabi ada, nah, syafaat Quran pun ada. Nah, tak apa, mati esok, nah, anak beranak buat tahlil, bagi hadiah pahala, tak apa. Memang betul logik tu ada, tapi kalau tiba-tiba tak ada, ataupun depa buat tahlil, tapi Allah sekat, Allah gantungkan tahlil tu, tak sampai ke kita, macam betul lah ada syafaat Nabi, tiba-tiba jumpa Nabi, Nabi tak nak bagi syafaat, macam kita yakin sangat kita boleh dapat. Aduh. Jadi jangan kita, yang tadi tu ayat-ayat untuk kalau kita dah buat amal ni sungguh-sungguh, kemudian kita serahlah pada Allah, barulah ada harapan pada tawakal, barulah harapan ada tahlil. Ni dah amal dah lama lah, lepas tu nak harap tahlil, lepas tu nak harap tawakal, nak harap apa syafaat, mana nak dapatnya. Nah, kita dulu kena usaha, kita bawa daripada sini, bawa dulu 200 sampai KL, tengok-tengok 200 tu tak cukup, barulah ada harapan, keluarga ada, saudara mara ada, kawan-kawan ada, baru kena harapan. Ini dah daripada awal tak prepare apa, lepas tu nak harap orang kat sana tolong, macam mana kan? Gitulah juga. Jadi tak boleh juga hanya beriman tapi tidak beramal soleh. Jadi yang nak kena ada ni, syarat dia, yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh. Beramal soleh tapi tak beriman, tak boleh tak? Amal soleh macam mana? Baik lah, dia baik, bagus, tolong orang, senyum kat orang, habis nampak orang susah sikit buat bantuan tu, tengok artis-artis di Amerika buat apa nama, sumbangan, nak tolong orang tua-tua kan. Dia duit banyak, buat rumah untuk kucing, untuk anjing terbiar dan sebagainya. Memanglah dia buat kebaikan, tapi dia masuk tak dalam syurga? Tak masuk, biar baik macam mana pun. Lepas tu kita jangan terpedaya dengan dakyah-dakyah daripada barat yang mengatakan bahawa orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Nah, macam mana pun keadaan, orang Islam tetap menang. Nah, kalau dibandingkan orang kafir yang jujur dengan orang Islam yang jujur, maka jawapannya orang jujur yang Islam tetap menang. Kalau banding dua-dua jahat, orang kafir yang jahat dengan orang Islam yang jahat, mana tetap akan jadi baik? Orang Islam yang jahat akan lebih baik daripada orang kafir yang jahat. Macam kita duduk dalam ni kan, dalam banduan ni ada macam-macam agama lah sebagai contoh. Ada yang kafir, ada yang Islam, tapi kalau ikut jenayah sama-sama jahat, sama-sama berat hukumannya. Nah, tetap dalam hati kita sebagai seorang Islam, kita kena kata yang Islam tu lebih baik daripada yang kafir tu. Sebab apa? Sebab dunianya sama, perbuatan jahatnya sama, tapi bezanya satu benda. Apa dia? Akidahnya. Yang ni akidahnya bertuhankan Allah dan bernabikan Muhammad. Yang ni tidak ada nama Allah, tak ada nama Muhammad langsung. Jadi dia lebih 1-0, maka dia lebih baik. Walaupun memang dia jahat, perbuatan dia jahat. Kan? Bukan kita kata dia memang baik. Tak, dari segi akidah dia lebih baik. Perbuatan memanglah dia salah, kan? Merompak dan sebagainya apa ke. Tapi dia begitu. Kita kena pegang Islam sentiasa menang, Islam sentiasa baik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Islam hanya sentiasa di atas dan tidak ada siapa yang boleh nak memotong atau tak payah kata nak potong sama dengan Islam pun tak ada. Islam mesti lebih daripada segala-galanya. Nanti dia kena pegang gitu. Jadi kalau dia beramal soleh macam mana baik sekalipun, tetapi tak ada iman, tak ada, akan duduk dalam neraka selama-lamanya.
Jadi nak boleh masuk syurga, dua syarat. Orang yang beriman, amanu. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Lepas tu dia ada 3 term perkataan. Selalu kita dengar sebut soleh. Yang kedua alim. Yang ketiga warak. Tiga-tiga ni lain dia punya PL, dia punya sifat, sikap dia tu lain. Apa tu orang alim? Orang alim orang yang banyak ilmu. Ilmunya banyak. Quran dalam kepala, hadis dalam kepala, kitab jilid-jilid khatam dalam kepala semua. Nah, itu dipanggil orang alim. Alim tak semestinya warak. Alim tak semestinya soleh. Ada orang dia memang alim, dia pandai, tapi ada kadang-kadang dia alim tapi dia panggil tak betul juga. Alim saja tak soleh. Kan? Dan ada pula orang dia mengaji kat universiti luar negara, universiti kafir, yang kadang-kadang yang mengaji bab agama Islam bukan orang Islam, orang kafir mengaji. Ada. Jurusan Islam, bidang-bidang pengajian tu bidang pengajian Islam, tapi yang masuk mengaji dalam tu orientalis barat. Orang-orang kafir yang tujuan dia nak belajar tentang Islam sebab nak lawan Islam. Jadi bila dia belajar tentang Islam, alim tak dia? Alim. Dia tahu ini, dia tahu Islam ni ada 5 rukun Islam, iman ada 6 rukun iman. Dia belajar gini. Tapi walaupun dia pandai, dia alim, tapi dia tak soleh. Malah bukan sakat tak soleh, kafir pula tu. Jadi alim saja pun tak jadi kak. Yang kedua warak. Warak ni maksudnya jaga sangat diri dia. Beramal kuat. Amalan dia kuat, mayang kuat, dan puasa banyak. Kadang-kadang dia warak tapi dia tak alim. Dia beramal banyak tapi bila tanya kenapa buat gini, tahu aku. Ada orang dia tak tahu, dia puasa tiap-tiap hari, padahal dalam ilmu puasa ada yang diharamkan puasa. Tak, dia bantai juga. Pagi raya pergi puasa. Tak boleh. Nah, tapi dah tak mengaji, alim tak ada, ilmu tak ada. Nah, bagian warak aja lebih. Konon-konon nak tunjuk kat orang yang dia ni bagus. Nak time puasa pun orang lain makan, tak dia nak puasa juga. Mana boleh? Haram. Nah, jadi kena belajar kak. Jadi warak saja pun tak jadi. Dan yang ketiga namanya soleh. Dia kadang-kadang tidak alim. Dia mengaji kurang. Warak pun kurang juga. Tak adalah warak sangat. Biasa-biasa gitulah. Tapi dia soleh. Soleh ni maksudnya dia buat perkara-perkara kebaikan. Walaupun taklah warak sangat, walaupun tak alim sangat. Jadi dalam ayat ni kata wa amilus solihat. Maknanya kamu beramal dengan amalan yang soleh pun dah boleh menjadi syarat untuk kamu masuk syurga. Amal soleh maknanya diletakkan pada tahap yang rendah. Bukan suruh Allah, bukan Allah kata wa amilu, bukan Allah kata orang ni nak syarat masuk syurga kena orang beriman dan orang alim. Macam tu naya. Siapa tak jadi ustaz, tak jadi tok guru tak boleh masuk syurga. Allah tak letak syarat kata orang beriman dan warak. Kena macam tu payah kita. Nak kena puasa sunat banyak awak boleh masuk syurga. Tak. Allah kata amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan juga orang yang buat kerja-kerja baik, amal soleh. Dan dalam riwayat yang lain Nabi kata saksikanlah orang yang berulang-alik ke rumah Allah, masjid, dikira sebagai orang yang soleh. Orang yang pergi balik masjid, maka orang tu dipanggil sebagai orang soleh. Walaupun kitab dia tak pandai, ilmu kurang, warak tak adalah, tapi dia gitulah. Bila Allah panggil datang masjid, dia datang masjid mayang. Sebab apa? Sebab apa dia boleh datang masjid? Sebab bila bos panggil dia boleh datang. Takkan Tuhan panggil dia tak boleh datang. Dia akan rasa bersalah dalam hati. Bos aku panggil datang masuk kerja, aku boleh datang. Allah yang bagi aku nyawa, bagi aku nafas, so panggil datang rumah dia, aku tak datang. Kau hajarnya aku. Tu mau tersedar diri ni tak? Tak. Jadi kalaulah ada di antara kita dia abak ke kawan-kawan, kalau ada di antara kita pengarah penjara panggil datang jabat, dia boleh datang. Allah panggil datang jabat, dia tak boleh datang. Maka nanti ditanya dalam kubur, bila malaikat tanya marah buka, dia akan jawab pengarah penjara Rabbi. Pengarah penjara lah Tuhanku. Sebab makna Tuhan ni sanggup buat apa saja untuk dia. Tu Tuhan. Bila kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, sanggup buat apa saja untuk Allah, tu Tuhan.
Ni sanggup buat apa saja untuk pangkat Tuhan, sanggup buat apa saja untuk duit jadi Tuhan. Habis rosak kan. Jahat perangai tak apa, jangan jahat akidah. Bukan tak apa maksudnya kita reda, tak reda juga. Tapi jahat perangai boleh repair, jahat akidah tak boleh repair dah kan. Body kemek, kereta body kemek, tayar pecah, boleh tukar tayar lain, body boleh ketuk balik. Tapi kalau enjin pecah, tak boleh buat apa dah. Total loss dah, orang kata habis dah ni, tukar kereta baru lah, tak boleh buat apa dah. Gitu lah masalah akidah kan. Kadang-kadang orang yang dalam penjara, banduan dan sebagainya, boleh jadi dia kemek, tapi akidah tak sesat, boleh jadilah kan. Dia masuk dalam ni sebab kesalahan perbuatan dia, tapi akidah dia betul lagi, lurus lagi, tak apa, dia selamat. Walaupun dia azab di dunia ni dengan cara begini, dengan hukuman dan sebagainya, tapi akhirat insya-Allah dia lepas. Tapi kita yang tak di bahagian luar ni, walaupun diri kita tak kemik, body tak kemik, tapi dalam rosak dah. Bila dalam rosak, mati, masuk dalam neraka. Jadi yang nak dalam tu kena elok. Tak kira siapa, orang di luar penjara atau dalam penjara, tak kira siapa, dalam mesti cantik elok kan. Sebab yang dalam itulah nak bawa bertemu dengan Allah kan. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak. Kenapa Allah sebut harta benda dengan anak pinak? Mu nak gah dengan harta benda mu, pangkat banyak mana, tak ada guna. Nak gah dengan anak pinak, nak mengaku depan Allah, Allah, saya ni dulu anak keturunan ulama, tak peduli dah. Saya anak keturunan Nabi, tak peduli dah. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Aku tak peduli dah dengan harta kamu, aku tak peduli dengan siapa anak pinak kamu. Semua tak boleh tolong kamu. Harta kamu tak boleh tolong kamu, anak pinak kamu tak boleh tolong kamu. Kita atas dunia, keluarga boleh tolongi, bagi buat jaminan, boleh tebus lagi mahkamah, ayah boleh bela lagi, saudara boleh bela lagi, dia ni ada kena mengena sikit dengan sultan, kata contoh, dapat pengampunan sultan, boleh lagi. Sebab dunia, akhirat tak ada. Allah tak peduli mu anak siapa, Allah tak peduli mu harta banyak mana, pangkat apa pun Allah tak peduli. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah, melainkan orang yang datang bertemu dengan aku dalam keadaan hatinya sejahtera, hati dia baik, hati dia elok. Hati duduk mana? Duduk dalam tu elok, luar Allah tak tengok dah kan. Tu tak kira siapalah, tak payah kata ni ulama, kalau tak betul pun hati dia, neraka tak? Tok guru tak betul hati dia, neraka tak? Tak kira siapa. Jadi inilah sebab tu tasawuf ni dia menyentuh bahagian dalaman tu, panggil tasawuf, tu panggil ilmu tasawuf. Dia tazkiyatun nafs, mencuci hati yang dalam ni. Sebab hati ni ibarat raja, yang kita boleh buat perkara salah, tangan kita ambil barang orang, mata kita tengok maksiat, kaki kita berjalan ke tempat yang salah. Punca siapa bagi arahan? Hati bagi arahan. Kalau hati tak bagi arahan, tangan takkan buat, kaki takkan buat, mata takkan buat, telinga takkan buat, seluruh anggota badan ni takkan buat, melainkan arahan datang daripada hati. Contoh, kita nak boleh datang masjid ni, kaki kita jalan sendiri ke masjid? Hati kita kata nak tengok TV, tiba kaki gerak sendiri, itu bengong namanya. Nampak tak? Ada. Bila hati yang teringin nak ke masjid, baru hati arah kaki pergi masjid. Maya maghrib dengan isyak ni, malam ni ada kuliah, baru pergi, sebab hati. Tapi kalau hati tak betul dah, lain habis jadi tak betul. Sebab tu hati tu sangat penting. Sebab tu bahasa Melayu kita pun sebut berhati-hati. Ulama dulu yang letak perkataan tu, berhati-hati, maksudnya suruh jaga hati. Bila hati dijaga, lain semua insya-Allah terjaga elok. Dia puncanya situ. Jadi macam mana kita nak kawal diri kita? Jadi bila hati ni terdorong untuk buat perkara yang salah, potong cepat-cepat, jangan gilayan. Kita gilayan tu yang akhirnya tangan buat benda maksiat, kaki buat benda maksiat. Potong cepat-cepat. Ada kita jalan-jalan, nampak ada orang tu dia saut-saut poket, keluar tangan, jatuh duit.
dekat atas ni sejadah. Kan? Hati kita kata apa? Nak, dia tak perasan tu. Nak, kalau RM1 tak apalah, panggil balik ni 50. Kata senang-senang ni. Dapat 50. Kan? Bukan dia perasan kalau aku ambil pun. Hati kata gitu. Kalau kita potong cepat-cepat hati tu, tangan dia ambil tak? Tangan tak ambil. Kita potong cepat. Tak baik, tak baik buat begitu. Tak mau. Ambil, bagi kat dia. Tak apa. Arahan hati. Tapi kita pergi layan. Betul juga kan? Kita kata gitu ke hati kita. Betul juga. Boleh tak? Kan? Orang bukan perasan. Ada. Jadi puncanya hati. Potong awal-awal lagi. Bila nak buat benda salah je potong. Nampak ada perempuan seksi depan mata kan? Hati kata tengok sekali rezeki kan selalu dapat ni. Sekali lagi tengok. Kita potong cepat-cepat hati. Jangan tengok benda haram. Tak boleh. Nak potong dapat, mata takkan tengok, kepala takkan dongak. Kepala mata nak dongak ke apa semua ni, semua bergerak daripada hati. Kalau hati kata ya, baru semua anggota badan buat. Kalau hati kata tak boleh, anggota badan takkan buat. Percayalah. Dia berpuncanya daripada hati. Macam ada kawan hantar video di WhatsApp. Seorang pegawai polis pangkat tinggi juga. Dia dalam bahagian udara. Dia bawa kapal terbang, bawa helikopter apa semua tu. Kan? Dia bekas tahfiz. 30 juzuk hafiz Quran. Lepas tu bila besar dia sambung pula dalam bidang engineering. Dia buat dua jurusan, satu jurusan engineering, satu jurusan Quran. Serentak buat sampai PhD. Hebat. Kan? Pernah jadi imam di masjid negeri dekat Selangor rasanya, Masjid Syala. Belakang dia tu imam Masjidil Haram, semayang belakang dia. Allah hebat. Nah, jangan kita kolot, kita pandang mengaji agama nak jadi apa? Orang jadi ustaz, jadi tu imam masjid lah. Jadi pegawai besar polis. Kan? Agama ada, dunia pun ada. Kemudian dia kata satu hari dia pergi shopping mall nak pergi beli barang dengan keluarga, dengan anak bini dia. Lalu satu amoy pakai kain terbelah nampak betis. Kan sampai nampak apa? Nampak betis je. Lalu depan dia tersilap, tak tunduk. Dia tertengok 5 juzuk hilang. 5 juzuk tu dia kata memang tak ingat tu. Dia kena ulang balik sekali lagi. Allahu Akbar. Nampak? Allah hukumkan bagi orang yang Allah kasih. Kita belum tengok lagi hilang dah juzuk. Belum tengok dah memang hilang. Dia tengok hilang. Tu hebat kan. Jadi gitu. Kita nak macam itulah, nak pegawai-pegawai tinggi walaupun jawatannya tinggi tapi agamanya ada. Kita tengok contoh macam ketua polis Johor. Allah siap baca talqin dalam ucapan. Syurga neraka benar dia kata. Baca talqin terus itu. Kan? Bagus dah. Dia menyedarkan anggota dia. Kalau bos macam tu, anak buah nak macam mana? Takkan nak buat lebih kurang. Bos macam ni. Tak senang duduk dah. Yang panggil tak betul, tak senang duduk dah kalau bos macam tu. Bayangkan kalau dia jadi KPN, Ketua Polis Negara. Macam mana orang bawah kan? Nak rasuah tak tadi. Bos punya lurus macam tu. Kan? Kita nak macam tu lah. Bila yang atas betul, bawah pun betul. Itu juga kita nak didik banduan-banduan ni jadi betul. Kita dulu kena betul. Kan? Barulah kita boleh mendidik dia, baru cakap tu berkesan dan sebagainya. Kalau tak jadi kerja gitu sajalah. Macam cikgu-cikgu sekolah kak. Kan? Kalau cikgu pun tak betul tapi mengajar, macam mana nak hasil anak murid yang elok, yang baik? Tak jadi. Cikgu tu kena elok dulu. Kan? Ni cikgu pun tak senonoh, macam mana? Kan? Cikgu pun kadang-kadang cakap benda lucah dalam kelas. Jadi macam mana anak murid? Tu yang habis buat benda tak senonoh di tanda sekolah lah apa semua. Dia punca daripada orang yang berkuasa. Kadang-kadang mak ayah pun lebih kurang tak ayah. Ayah bukan main marah anak cakap perkataan carut. Anak cakap babi, dia tampar muka anak dia. Apa cakap babi ni? Pada ayah gaduh dengan jiran sebelah cakap babi tak? Anak tengok. Betul tak? Babi kau ni. Anak tengok. Ayah cakap boleh. Datang anak tampar muka ayah. Apa cakap babi ni? Nampak? Macam mana nak didik anak? Dia hantar anak ngaji sekolah tahfiz. Dia nak anak dia bagus semayang. Dia tak semayang. Kadang-kadang budak-budak ni dia cerita ke kami, ustaz.
Dia kata mak pun tak semayang. Dia kata, lah, macam mana? Lepas tu kan, bila kita buat kajian, bila budak ni bermasalah, kita cek apa punca masalah dia. Dia buat perangai kat sekolah kan, buat perangai tak elok ke apa ke, kita tangkap, kita cek, rupanya punca daripada keluarga, mak ayah. Kadang-kadang mak ayah bercerai, kadang mak ayah bergaduh. Nak ada seorang tu saya tanya mak ni, mak tak ada. Dia kata, oh mak meninggal ke, minta maaf lah. Dia cakap, mak tak meninggal, mak hidup lagi. Habis kata tak ada, mak lari tak tahu pergi mana. Allah, lari macam tu ke? Tinggal anak pada 9 bulan nak melahirkan, boleh macam tu. Ni sifat ni. Kita berada di sampai dunia akhir zaman, orang tak peduli apa dah. Lepas tu tak pelik lah, kita pernah dengar ustaz-ustaz kata nanti ditiup sangkakala bila berlaku kiamat, ayah tak peduli anak, anak tak peduli ayah, mak tak peduli anak, anak tak peduli mak, suami tak peduli isteri, isteri tak peduli suami. Tak payah kata nak tunggu malaikat tiup sangkakala, belum tiup dah berlaku dah. Ayah tak peduli anak, anak tak peduli ayah, suami tak peduli bini, bini tak peduli suami. Lantak hang masing-masing. Nampak? Tu. Oh, zaman yang sangat bahaya. Jadi kita nak kena bawa bekal, mesti ada iman, mesti ada amal soleh. Dan untuk dapat dua ni tak lain tak bukan mesti dengan jalan ilmu. Sebab tu kata hukama, dia kata laulal ilmu lakanun nasu kal bahaim. Kalaulah tak ada ilmu, nescaya manusia itu sama seperti binatang. Betul tak? Tak ada ilmu, manusia ni setaraf binatang. Sebab apa? Sebab binatang mana ada ilmu? Binatang mana ada mengaji? Kalau manusia yang tak datang mengaji, tak peduli mengaji sini, artinya ilmu akhirat. Kalau setakat mengaji ilmu dunia, tu baru setaraf kafir. Kafir pun ambil sains, kafir pun ambil matematik. Tapi kafir ambil tak akidah sifat 20? Tak. Kafir peduli tak soal fiqh? Tak. Kafir ambil tahu tak soal tasawuf, cuci hati? Tak. Jadi kalau kita walaupun nama Islam di IC, tapi tak peduli soal akidah, tak peduli soal fiqh, tak peduli soal tasawuf, setaraf kafir. Walaupun nama di IC nama Melayu Islam. Nama IC tak ada apa, bukan menjadi jaminan. Kalau siapa ada IC nama Islam, confirm masuk syurga, sedap lah. Ada IC dia relax lah. Apa dah IC ada? Tak. IC bukan ketentuan, bukan jaminan dia. Ni jadi kita kena betul nak jadi orang beriman, kena faham apa tu iman, belajar tentang iman. Apa tu iman? Dah tahu apa tu iman, apa pula perkara yang boleh membatalkan iman. Kalau belajar iman saja tapi perkara yang membatalkan iman dia tak belajar, takut-takut perbuatan dia ada yang dia buat perkara yang membatalkan iman tanpa dia sedar bahawa iman dia sudah batal. Ni banyak berlaku. Dia tak tahu apa benda perkara yang membatalkan iman. Antara perkara membatalkan iman, menurunkan taraf wajib pada sunat. Semayang fardu wajib, dia kata sunat, jadi kafir. Bukan benda-benda main-main tu. Nak jadi kafir ni bukan mesti pakai rantai salib. Nak jadi kafir bukan buh 3 helai atas dahi. Cukup merendahkan hukum Allah jadi kafir. Tak boleh. Mayang fardu, mayang isya, mayang insya Allah bukan wajib pun. Cakap itu kafir terus. Lala tu juga. Kalau mati jangan tanam kubur orang Islam, tanam di jedak Cina. Sebab apa? Merendahkan hukum Allah. Dia tak tahu. Ada seorang tu kita kata, semayanglah. Tak semayang ni kena bakar dalam api neraka nanti. Alah, api pun aku simbah air padam lah. Cakap gitu jadi api. Memperlekeh-lekehkan hukum Allah, memperlekeh-lekehkan azab Allah. Tak boleh. Walaupun dengan nada gurau. Gurau tak gurau, benda ni tak boleh gurau. Benda akidah tak boleh gurau. Nak gurau benda lain. Kan? Nak gurau, kita kata pasukan bola penjara Tapah FC lawan dengan MU kena teruk. 8-0 kena MU. Itu tak apa orang kata. Ya kedak ni, yang bohong aku ni. Apalah dah aku bohong. Itu tak apa gurau. Sebab itu hal dunia. Tak apa nak gurau begitu. Bukan tak apa macam mana. Mana kata taklah sampai rosak akidah. Tapi gurau bab-bab agama tak boleh. Rosak habis akidah, jadi kafir. Kalau tak sempat taubat, tak sempat mengucap semula 2 kalimah syahadah, mati sebagai orang kafir. Yang mati di kubur orang Islam,
nama je kubur Islam, tapi belum tentu matinya beriman. Belum tentu, tak ada jaminan kalau letak batu nisan confirm orang beriman. Tak, mana hadis sebut letak batu nisan. Batu nisan tu pun sebenarnya sebagai tanda je, tak jadi syarat pun. Tak ada batu nisan pun tak apa. Tak. Lepas tu kita kena faham, yang kita nak bawa balik ialah iman. Jadi nak boleh ke iman tu kena belajarlah apa tu iman, apa perkara yang membatalkan iman, apa perkara yang boleh meningkatkan iman, dan apa perkara yang boleh menurunkan iman, supaya kita boleh kawal atau jaga iman kita. Ada. Kemudian wa amilus solihat, dan belajar tentang apa tu amal-amal soleh, apa yang dimaksudkan dengan soleh, apa dia perkara yang amal soleh, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang salah, apa yang tak salah, kena tahu kan. Undang-undang dunia hafal sangat, ada. Tapi undang-undang akhirat buat lebih kurang, tak boleh lah begitu. Dan firmannya lagi last, illa man taba wa amana wa amila amalan solihah, suratul Furqan ayat 70. Maksudnya illa, kecuali, man taba artinya tidak masuk neraka. Illa tu kecuali tu tak masuk neraka. Man taba, orang yang bertaubat. Tadi kita bagi ancaman kan, kita sebut macam ni dosa, macam ni dosa, macam ni dosa, kita pun dengar takut juga kan. Kemudian ayat ni bahagian ayat nak meredakan ketakutan kita, supaya jangan terlampau takut sangat pula sampai lagi gelisah sampai tak boleh tidur malam pula. Jadi Allah kata illa, melainkan orang yang dikecualikan daripada masuk neraka. Siapa dia? Man taba, orang yang bertaubat. Taba ni asal makna dia balik. Taba tu balik. Nak taba yatubu taubatan. Itulah asal perkataan taubat. Taubat tu perkataan dia ambil daripada perkataan taba. Taba tu maknanya pulang, balik semula. Jadi maknanya kita tersasar, tersalah jalan, dah terkona ke lain, patah balik. Begitu lumrah hidup kita. Biasalah, nak lurus saja pun kadang-kadang tak jadi juga. Tu yang banyak aksiden, bukan jalan dalam kadang-kadang. Yang banyak aksiden highway, padahal highway jalan bengkok-bengkok ke lurus? Lurus, dalam lurus boleh aksiden. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tersasar. Itu kehidupan dunia. Nak cerita kehidupan akhirat. Dalam kita duk buat benda baik, kadang-kadang tersilap juga. Tak apalah, nak buat macam mana? Fitrah manusia dia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempat salah dan tempat lalai, tempat lupa, tempat silap. Ni kita, diri kita. Memang Allah buat begitu, dah lemah. Jadi bila salah, cepat-cepat patah balik. Jangan buat lengah-lengah, jangan buat lambat-lambat. Tak apa lah, tua lagi taubat lah. Mana boleh tunggu tua kalau mati muda. Jadi segera sedar kesilapan, istighfar. Istighfar tak mesti kena pergi masjid ambil uduk pakai jubah, tak. Duduk kat rumah saja, kat solat dalam saja, duduk atas katil, astaghfirullahalazim, tak apa, Allah terima. Dengan ikhlas hati, timbulkan daripada hati, menyesal. Dia rukun taubat ada 3. Yang pertama mesti menyesal. Yang kedua berhenti daripada melakukan perkara yang salah tu. Dan yang ketiga, tanam azam untuk tidak ulang semula. Tu 3 ni rukun taubat. Mula yang pertama dulu, menyesal. Kena ada menyesal. Kalau tak menyesal, nanti dia nak buat lagi. Kena nyesal sungguh-sungguh. Allah, silap aku dah, nyesal aku, tersilap lah, jaga dah sangat tadi ni, Allah terbuat juga. Nyesal kena ada dulu. Kemudian berhenti buat. Jangan menyesal-nyesal, buat juga. Menyesal aku tikar nombor ekor, tapi mana tahu kena pula kali ni ke, try sekali. Nampak? Tu tak menyesal tu. Tu cari pasal. Nak menyesal dan berhenti buat, tak buat dah. Menyesal sungguh, Allah tak buat dah. Lepas tu tinggal, jangan buat. Yang ketiga, tanam azam. Kalau ada peluang juga, aku tak nak buat lagi dah. Tanam azam. Dalam duk buat 3 rukun taubat, esok terbuat pula, taubat lagi. Esok terbuat pula, taubat lagi. Maka yang dimaknakan dengan makna istiqamah, bukanlah lepas taubat tu baik sampai ke mati. Payah juga nak jadi macam tu. Kalau jadi macam tu baguslah. Tapi kita ni selagi mana tak mati, peluang untuk jatuh buat maksiat banyak. Jadi macam mana yang dikatakan istiqamah? Setiap kali kamu terjatuh, kamu bangkit semula. Jatuh, bangkit semula. Jatuh, bangkit semula. Maksudnya kamu buat silap, taubat. Silap, taubat. Silap, taubat.
teruskan bertaubat, itulah namanya istiqamah dalam kehidupan. Tapi jangan dengan jalan sengaja buat, tak memang tak nak buat tapi terbuat, taubat semula. Allah tak pernah berputus asa dengan kita. Manusia ia putus asa. Betul tak? Kita mungkin kerja lama dah di sini. Nah, kadang-kadang mungkin kita perasan muka-muka yang berulang. Dia dah keluar dah daripada penjara, pas minggu tangkap pula, masuk balik. Hang lagi, kita kata. Kita pun mesti akan rasa malas dah aku lantak dia. Memang tak jadi apa dah, rumah penjara ni jadi rumah kedua dia dah. Nah, itu hati kita. Kita putus asa untuk didik orang kadang-kadang. Allah tak pernah putus asa dengan kita. Walaupun kita sungguh-sungguh malam tu angkat tangan nangis-nangis menitik sampai basah tikar sejadah. Ya Allah, aku silap ya Allah. Tengok pas minggu buat pula. Tak ada Allah sambar peti tu. Tak ada. Malah aku nak taubat mula. Bukan percaya sangat. Nangis buat pula. Tak. Allah terima. Allah buka lagi pintu taubat. Nah, itu kasihnya Allah, pemurah dan penyayangnya Allah. Tinggal lagi kita ni nak taubat ke tak nak taubat. Tu je. Kan? Wa amana wa amila amalan solihah, dan berimanlah serta beramal dengan amal yang soleh. Dalam ayat ni pula 3. Tadi ayat tadi sebut 2. Ayat yang ni dia kata 3. Orang yang selamat daripada api neraka ialah orang yang pertama dia bertaubat, yang kedua dia beriman, yang ketiga dia beramal soleh. Itu tempat kita lah tu. Untuk kita nak selamat daripada dibakar oleh Allah dalam api neraka, banyakkan bertaubat, kemudian jaga iman, jangan sampai hilang iman, jangan sampai terosak akidah. Jadi nak jaga iman ni kena belajar, kena tanya ustaz, apa ustaz perkara-perkara yang boleh merosakkan iman supaya iman kita jangan rosak. Jaga iman ni. Nah, nak otai ke, nak nakal ke, nak gurau-gurau ke, tak kisahlah. Orang kadang-kadang orang lelaki ni dia takut orang panggil dia skema. Oh, skema sangat ni. Lurus sangat. Jadi dia kata nak kona-kona sikit. Kona-kona tak apa, tapi jangan sampai kona iman. Nak gurau benda lain, gurau lah. Nak buat apa, nak nakal-nakal sikit, nakal lah. Tapi jangan bab iman, jangan buat main-main. Iman bagi straight, lurus. Iman bagi betul, lurus. Dan yang ketiga, iaitu beramal dengan amal yang soleh. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Tak boleh derma banyak, derma sikit. Tak boleh derma sikit, derma banyak. Nampak? Aduh, kan? Tak boleh semayang sunat 4 rakaat, 2 rakaat. Tak boleh semayang sunat 2 rakaat zikir, kan? Tak boleh malas sangat nak semayang sunat. Sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis kata, Nabi kata Allah akan tumbuhkan sepohon pokok di dalam syurga. Sebut tu je. Takkan tak boleh tak? Nak teruk sangat. Jadi gitu. Tak boleh amal banyak, amal sikit. Janji tetap ada amal yang kita buat. Jangan sampai langsung tak ada. Sebab itulah wirid pas mayang memang tak wajib. Tapi ulama kita dulu-dulu letakkan ni sebagai panduan supaya menjadi adat kebiasaan kita orang Melayu di Malaysia ni. Pas mayang je wirid, pas mayang je wirid. Sebab apa? Supaya mati esok ada amalan kita bawa. Kalau benda ni kita tak jaga, amalan ni memanglah tak wajib, tapi kita buat-buat relax, buat-buat tinggal gitu. Pas mayang belah, pas mayang belah. Agak-agak apa amalan nak bawa temu Allah, kan? Ni kurang-kurang ada amalan subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, kan? Ada la ilaha illallahnya sikit. Jadilah walaupun tak banyak macam ulama-ulama, tapi ada juga amalan yang kita bawa balik. Maka bila ada 3 ni, insya-Allah termasuk dalam ayat ni orang yang dikecualikan oleh Allah SWT daripada dibakar dalam api neraka. Jadi moga-moga kita yang hadir pada malam ni dan juga sahabat-sahabat kita yang belum hadir, kita semua diselamatkan oleh Allah daripada api neraka, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasalah di depan sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Dipakat-pakatlah membeli sambil menderma. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana
salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.